الحمد لله الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita telah dikurniakan usia dan kesihatan pada hari ini dapat berkunjung ke rumah Allah untuk bersolat Jumaat di samping melakukan ibadah puasa Ramadan pada hari ke-13. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan setiap larangannya. Mengikhlaskan amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Menjelang hari nuzul Quran, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Al-Quran Mukjizat Kurniaan Ilahi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat terbesar, diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada bulan Ramadan secara berperingkat-peringkat, mengambil masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Susunan Al-Quran terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah. Keseluruhan Al-Quran mengandungi 323.761 huruf, 77.437 kalimat, 6.236 ayat, 114 surah dan 30 juzuk. Al-Quran memiliki kelebihan dan keistimewaan, berperanan sebagai panduan kehidupan dan petunjuk, merupakan sumber rujukan yang lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan, merangkumi perundangan, pentadbiran, politik, peperangan, sosial, ekonomi, sains, teknologi, kebajikan, kekeluargaan, dan berbagai perkara lagi yang bertunjangkan prinsip keadilan sejagat. Al-Quran bukan sekadar membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, malah menjadi penawar rohani dan jasmani. Mendengar ayat-ayatnya bila dibaca begitu mendamaikan jiwa, tidak menjemukkan walaupun dibaca berulang kali. Dikurniakan ganjaran bagi setiap huruf yang dibaca, apatah lagi menghafaz, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya. Oleh itu, perbanyakkan membaca Al-Quran kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ganjaran yang amat besar seperti sabda baginda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia datang kepada pembacanya sebagai syafaat pada hari akhirat. Riwayat Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati ilahi, tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk membentuk pribadi mulia, melahirkan modal insan yang cemerlang, seterusnya membina tamadun berpaksikan tauhid. Sejak Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab khususnya umat Islam mengalami perubahan kehidupan yang lebih bermakna. Para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi produktif, berani, berprinsip, berdisiplin, menjulang kebenaran dan menegakkan keadilan selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Gabungan Al-Quran dan hadis telah menjadi tonggak utama yang membantu membangunkan peradaban Islam yang gemilang melalui barisan kepimpinan generasi sahabat radhiyallahu anhum dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Generasi para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan menerokai mukjizatnya. Mereka mengambil manfaat Al-Quran dengan memahami dan mengamalkan dengannya, sehingga berjaya membina budaya hidup bertamadun tinggi. Mereka tidak memisahkan dunia dengan akhirat, malah dunia ditadbir urus sebaik mungkin menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka sedar bahawa Al-Quran ialah sumber kekuatan ilmu bagi umat Islam. Al-Quran berperanan memberikan petunjuk dan ilham hingga terlahirnya tokoh-tokoh ilmuwan dan pemikir seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi dan ramai lagi. Untuk mencapai tahap kegemilangan, umat Islam wajib berpegang kepada Al-Quran, menghayati seluruh nilai yang ada untuk diamalkan secara penuh. Jika ayat-ayat Al-Quran dibaca tanpa fahaman, dan jika ayat-ayat Al-Quran dibaca tanpa penghayatan, ruh Al-Quran tidak akan meresap dan hidup dalam jiwa insan. Kerana itu, pada hari ini kita menyaksikan masih terdapat orang-orang yang tanpa segan silu dan tanpa malu melakukan berbagai kemungkaran seperti bersifat munafik, berdusta, merompak dan mencuri, melakukan rasuah dan pecah amanah, mengamalkan riba, berzina, derhaka kepada ibu bapa dan melakukan berbagai kemungkaran. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pendidikan Al-Quran adalah bermula sedari awal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran hendaklah disemai sewaktu anak-anak masih kecil. Faedah pengajaran Al-Quran perlu ditingkatkan daripada sekadar membaca dan menghafaz kepada memahami dan menghayati. Faedah mengajar Al-Quran yang berupaya menyemai rasa kasih anak-anak kepada Al-Quran hendaklah diterokai, diperkenalkan dan dilaksanakan. Pelbagai usaha perlu dirintis untuk menghidupkan minat anak-anak, mahu mencari rahsia-rahsia yang dapat membantu mereka memahami tujuan Al-Quran diturunkan, serta rahmat dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, selaras dengan ayat 29 surah Shad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Bermaksud, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah, member menyuruh peringatan-peringatan berikut. Pertama, Al-Quran ialah kitab ilmu yang mengandungi pelbagai pelajaran dan hikmah, penerangan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kedua, dampingkan diri dengan Al-Quran dengan menjadikan amalan membacanya, meskipun bermula dengan sepotong ayat setiap hari. Pahami maknanya, hayati hikmah yang terkandung dan jadikan panduan dalam kehidupan harian. Ketiga, jadikan Al-Quran teman hidup, kelak ia menjadi teman setia ketika kita bersendirian di alam barzakh, dan Al-Quran akan memberi pertolongan ketika kita berada di padang mahsyar. Keempat, jadikan kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran sebagai sumber motivasi dalam kehidupan, menawar kepada kesedihan, penyembuh kepada keperitan ujian, dan meneguh jiwa dan hati, serta petunjuk kepada jalan yang lurus. Kelima, diusahakan dan diperkenalkan cara pengajaran Al-Quran yang menggunakan teknologi moden agar dapat menarik minat anak-anak, merasa suka dan tidak merasa bosan sewaktu belajar Al-Quran. Keenam, mempelajari Al-Quran sepanjang hayat dan tidak berhenti di peringkat boleh membaca dan menghafaz sahaja, tetapi
hendaklah diteruskan ke peringkat memahami dan menghayati dan seterusnya mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه